Belum sempat diselesaikan Imawi, beliau meninggal dunia. Maknanya ni kitab ni akhir-akhir umur beliau. Sampai bab hikayat karamah wali-wali, dia ada sebut beberapa hikayat saja. Ceritanya para ulama dulu kalau dia karang bukan sikit-sikit, jadi banyak ilmu yang ada. Kadang bukan ada rujukan bayang banyak sangat pun, semua duduk dalam kepala. Kita semua duduk dalam buku. Ilmu saya duduk dalam buku, tengok. Tak ada pun ada. Beliau dipanggil ke rahmatullah. Jadi ada usaha-usaha untuk menyambung kembali. Ada beberapa tulisan, contohnya kitab Al-Majmu' Imam Nawawi pun tak sempat dihabiskan oleh ulama selepasnya. Hanya masya-Allah tabarakallah, ilmu mereka sangat tinggi, sangat luas. Itu yang disebut wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sikit je. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pagi tadi, sengaja saya baca pagi ini surah Al-Kahfi dan surah Luqman. Surah Kahfi hujung-hujung, surah Luqman dalam ayat yang keberapa? Belah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ditulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, habis ayat laut tu. Dalam surah Luqman, sab'atu abhurin disebut dengan jelas, 7 lautan ditulis kalimah Allah ataupun ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah, habis. Walaupun ditambah lagi pula banyak tu juga 7 lautan untuk menulis ilmu Allah, maka takkan cukup. Ni kita tengok para ulama kita, masya-Allah tabarakallah, karangan yang begitu banyak, kadang berjilid-jilid panjang-panjang, kita tak ada nak baca, depa dan tulis. Agak-agak baca dengan tulis mana laju we? Baca, tapi kita baca tak habis-habis. Ini menjadi, kita kata, keinsafan. Satu, kita insaf untuk diri kita. Umur kita ke mana, harta kita ke mana kita belanjakan. Jadi kita baca pagi ni, kita muhasabah kembali, tengok balik dalam diri kita. Di mana selama hidup kita, berapa buku yang dah kita hasilkan, harta kita banyak mana dah kita infakkan, umur kita banyak mana dah kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, beramal soleh itu adalah bagi dia tempatnya di syurga. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tak mau dah tukar tempat petang lain. Nak duduk dalam syurga ya, pasal syok. Tak maulah kita pun pergi duduk tak mana-mana, seronok, tak mau balik. Nak duduk orang tu ya. Jadi macam mana kita ni Maulidur Rasul, kot kita ada baca apa, Rawi apa Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim, kan itu kan, syurga dan juga nikmatnya bagi mereka yang berselawat ke atas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dalam Madur Rasul. Jadi kita pun baca berjanji ya, tapi bagi faham sebenarnya bait-bait ataupun kata-kata yang ada dalam barzanji itu sebenarnya dia akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar kita duk dengar, sedap. Orang duk berjanji, duk baca rawi tu sedapnya, ya Rabbi.
Macam nak pensan dengar, tapi tak faham apa. Tak jadi. Tak jadi. Ada kawan saya, dia mengejak kuliah kitab Barzanji. Dia cerita, dia hurai tentang apa yang disebut, apa yang ditulis oleh Imam Busiri rahimahullahu taala. Baik. Jadi baru tang ni lah takat ni. Kita itu pengenalan secara kita sebut cerita kitab Putusan Al-Arifin, dan ada beberapa yang saya baca sikit lah di sini, yang menarik untuk kita baca. Seorang ahli syair mensifatkan dunia dengan katanya. Ada banyak, saya ambil beberapa perkara yang bagi saya sangat menarik. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makrad bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah merangkap kita dengan perhiasannya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, tu ayat Al-Qurannya. Kita dihiasi hidup kita ni dengan wanita, dengan harta, anak pinak, kenderaan yang canggih, yang hebat. Setiap hari ni tuan-tuan, kalau kita ikuti, keluar macam-macam. Kereta ni berlumba-lumba. Nissan keluar Almera baru. Pakak kenal lah kita tengok. Honda buat keluar Honda baru apa dia? Honda City. Toyota buat keluar baru, pakak duk liga ni. Ada duit, syok sat tukar. Hak tak ada duit, tengok penuh je syok ada. Tu lah. Ya tak? Ni tak parah tu Imam. Tuan Imam ni bajet semalam naik sikit. Naik sikit pun. Naik banyak tak apa, naik sikit tak cukup nak beli Ferrari. Nak beli apa nama kereta apa macam-macam ada. Tengok tu dia kata. Berpinau mata tengok macam-macam ada kot atas jalan raya. Ni kereta apa pula dah? Tu pikir. Itu kita ni. Dunia sedang menghimpit kita. Menyebabkan kadang-kadang kita kalau tidak diperingatkan sebegini tentang akhirat kita sebagainya, kita jadi lupa. Wahiyallati lam tahdu qattu lidha'iq illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, bila kita rasa sikit kemanisan dunia itu, pasti selepas itu ia akan merangkapnya dengan kepahitan. Kadang sampai tu kita nak kena hati-hati dan berwaspada. Bukan kita tak boleh nak menikmati nikmat dunia, tapi jangan sampai kita terlupa, yang akhirnya kalau terlupa, kita jauh dan tergelincir dalam landasan, maka besok kita akan merasai pula kepahitan, kepayahan, kesukaran di mana? Di akhirat nanti. Khadda'atun bijamaliha in aqlabat faja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar nanti dengan kesusahan. Seronok. Kemudian saya baca sikit, lakah sikit. Wa idza banat amran li sahibi tharwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Dalam Quran sebut, fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Banyak kalau kita nak sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi memberi amaran, peringatan kepada kita supaya jangan kita hanyut dengan kenikmatan dunia sehingga kita lupa kepada akhirat yang akan kita berada di dalamnya nanti selama-lamanya. Jadi saya ingat sekadar itu yang boleh kita baca, yang saya kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini. Seronok juga baca ni, bagi saya seronok. Kita rasa seronok, terubat hati kita. Yang kadang-kadang kita nak dunia, nak tu, nak ni, nak rumah-rumah besar, sat-sat renovate tak cukup, atas duduk naik atas, bawah tanah lagi.
Tak ada guna bawah tanah aku ni. Kereta tak tambah. Tengok, tambah lagi kereta ni. Hebat ni kata. Kan? Jadi bila mai kita baca-baca macam ni, kurang sikit keinginan kita. Pada dunia, ingat balik akhirat besok adalah tempat yang kekal untuk kita. Begitu. Wallahu alam. Saya ingat begitu tazkirah ataupun kuliah kita pada pagi ini, mudah-mudahan memberi bekas kepada hati, jiwa, hati sanubari kita. Jiwa kita mudah-mudahan dapat dibersihkan sedikit demi sedikit mungkin. Hak yang ada karat-karat sikit-sikit tu kita nak buang balik kan, supaya ia bersih kembali. Wallahu alam bissawab. Saya ada berapa tuan-tuan? Saya ingat 1, 2, 4, 1, 3, 5, 6. Ada 6, ada 7 kali dengan saya. Ada 6 lah. Ada 6 kalau kata nak. Kalau ikut di sini dia sebut berapa? 15. RM 15. Yang ada. Kalau berhajat nak lah saya bagi. Ada ni pun tinggal beberapa ni. Beberapa yang ada itu saya ambil dalam 10 kot. Ada orang yang ambil, ada hadiah pun ada. Jadi begitulah, siapa yang nak ataupun tuan-tuan boleh dapatkan di Pustaka Darussalam, baca pelan-pelan seronok kita kan. Baik, wallahu alam. Takat sekadar itu saja untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.